Penduduk terjejas banjir di Perak semakin meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, berita tengah hari bersama saya Muhammad Shah Musa. Semua agensi terlibat dalam pengurusan banjir diingatkan supaya membantu penduduk terjejas tanpa mengambil kira perbezaan fahaman politik. Buat sesuatu yang lebih baik, insya-Allah, tanpa memilih warna-warna yang berbeza. Terutamanya dalam menangani permasalahan banjir ini, kita ketepikan perbezaan di kalangan kita santuni semua rakyat tanpa memilih apa pertukangan yang dapat dilakukan. Inilah baru sebuah kerajaan yang adil. Bila berkata demikian ketika berucap pada majlis perjumpaan bersama penjawat awam daerah Temerloh, Pahang. Dalam ucapannya, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut memuji jawatan kuasa pengurusan bencana daerah Temerloh yang sebelum ini diiktiraf sebagai terbaik dalam mengendalikan pengurusan banjir. Perkembangan banjir di 3 negeri. Penduduk terjejas banjir di Perak terus meningkat susulan hujan lebat luar biasa pada petang Isnin. Setakat pagi tadi jumlahnya bertambah kepada 262 orang daripada 78 keluarga dan berlaku penambahan pusat pembinaan sementara PPS. 3 PPS baru itu, 1 di daerah Hulu Perak dan 2 di Kinta. PPS Hulu Perak yang baru dibuka di Sekolah Menengah Kebangsaan Greek menempatkan 22 orang daripada 8 keluarga. Manakala di Kinta, 23 penduduk daripada 8 keluarga dipindahkan ke 2 PPS iaitu di Dewan Orang Ramai MBI, Taman Meru 2A dan Dewan Orang Ramai Kampung Sri Kinta. Kawasan terjejas di daerah terbaru banjir di Hulu Perak merangkumi Kampung Kolam Air, Kampung Bendang Kerajaan, Kampung Tanjung Kala, Kampung Ulu Kenderong, Kampung Padang Kunyit, Kampung Padang dan Kampung Ramasami. Di Kedah, sebuah PPS dibuka di daerah Kubang Pasu, Kedah malam tadi berikutan banjir kilat susulan hujan lebat semalam. Ketua Bahagian Sekretariat Pengurusan Bencana Angkatan Pertahanan Awam APM Kedah, Major PA Muhammad Suhaimi Mamak Zin berkata PPS itu dibuka di Sekolah Kebangsaan SK Malau. Ia yang menempatkan seramai 43 penduduk terjejas daripada 11 keluarga setakat jam 8 pagi tadi. PPS terbabit yang dibuka jam 10.25 malam tadi menempatkan penduduk dari Kampung Paya Tok Kiong, Paya Tok Teh serta Kampung Biak di Mukim Malau. Hujan lebat selama lebih 3 jam bermula jam 5 petang menyebabkan beberapa kawasan terbabit dinaiki air. Status masa air sungai ketika ini menunjukkan paras air semakin naik dan anggotanya sedang melakukan pemantauan di kawasan terjejas. Sementara itu, di Perlis, sebuah PPS dibuka awal pagi tadi susulan banjir di Kampung Titi Tinggi Hilir. Setakat 8 pagi tadi, 44 penduduk daripada 13 keluarga ditempatkan di situ. PPS dibuka di Dewan Titi Tinggi Hilir, Padang Besar. Ia mula beroperasi 1 pagi tadi. Pemantauan berterusan di lokasi banjir dilakukan 30 pegawai dan anggota agensi Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri bagi memastikan keselamatan penduduk. Susulan kemalangan mengakibatkan 3 individu rentung di Jalan Bercam Ipoh malam tadi. Ketua Polis Daerah Ipoh ACP Yahya Hassan berkata bedah siasat ke atas mayat mangsa akan dijalankan hari ini. Maklumat berhubung kemalangan melibatkan 2 buah kenderaan diterima pihak polis pada pukul 8.28 malam tadi. Menurut siasatan awal, sebuah kereta dari arah Tanjung Rambutan hilang kawalan selepas melalui jalan selekoh sebelum merempuh sebuah lori sampah yang datang dari arah bertentangan. Akibat pelanggaran, kereta tersebut yang dipandu lelaki berumur 20 tahun bersama adik dan sepupunya berumur 16 tahun telah tersepit di bawah lori sampah lalu terbakar. Kesemua mangsa meninggal dunia di lokasi, manakala pemandu lori sampah bersama 4 kelindan tidak cedera. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
3,730 liter minyak diesel subsidi bernilai RM8,000 dirampas Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Kedah dalam ops gegar di Bukit Kayu Hitam 7 November lalu. 4 pemandu lori warga Thailand berusia 20 hingga 50 tahun ditahan untuk siasatan. Turut ditahan 4 buah lori trailer yang dipercayai digunakan bagi menyeludup barangan kawalan itu. Hasil risikan minyak diesel tersebut diperolehi dari gudang di kawasan perindustrian Bukit Kayu Hitam. Minyak itu kemudiannya diisi ke dalam tangki yang telah diubah suai dan kemudian diseludup ke negara jiran Thailand. Kalau ikut yang kami nampak, dia masuk macam biasa tau. Kalau orang nak ambil barang, nak angkut barang kan. Sebab salah satu daripada lori yang kita tahu tu pun ada barang kontainernya. Jadi dia nak keluar pun macam biasalah kan. Tetapi kebetulan pada hari itu bila kita hasil risikan, hasil siasatan, memang kita nampak ada sampingan lah yang dibuat beside from dia punya aktiviti yang biasa dia orang buat tu. Kes disiasat di bawah Seksyen 135-1 Akta Kastam 1967 kerana mengangkut barang tidak berkastam atau larangan. Semuanya di Shopee, Shopee 11.11, yeah. Jualan hebat kembali lagi, jom beli semua, hey. Dengan harga rendah, Shopee 11.11 jualan hebat, beli sekarang. Wow! Jadikan impian anda kenyataan dengan Al-Aufa. Hai, saya Yasmin Hani. Saya Fendi Muhammad. Saya Amir Maizin. Jangan lupa saksikan Sembang-Sembang ASNB 2023 Di mana kita akan membincangkan topik tiada tabungan, barang mahal atau gagal rancang kewangan. Saksikan nanti tau. Sembang-Sembang ASNB. Persidangan Dewan Rakyat antara yang menjadi perhatian kali ini berhubung sokongan ahli Parlimen Pembangkang kepada Perdana Menteri. Perinciannya langsung bersama Syamimi Saripan. Mimi, silakan. Syamusa, terima kasih. Tiada sebarang laporan polis dan SPRM diterima setakat ini berhubung dengan dakwaan terdapat unsur umpan, ugutan dan habuan yang diterima terhadap ahli Parlimen Pembangkang yang memberi sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata sekiranya terdapat sebarang laporan berhubung isu berkenaan, kerajaan akan bertindak secara profesional bagi menguruskan kes berkenaan. Seperti saya jelaskan, hakikat bahawa tiada satu pun aduan yang dibuat terhadap dakwaan asal. Bolehlah kita katakan bahawa itu akan kekal sebagai cakap-cakap di luar. Saya ingin ulangi bahawa pihak polis khususnya, kita tidak akan ada sebarang tolak ansur terhadap sebarang bentuk pelakuan jenayah yang boleh menjejaskan ketidakpatuhan kepada undang-undang yang sedia ada. Pihak polis akan segera membuat siasatan sekiranya terdapat laporan atau dakwaan daripada individu atau kalau tidak wujud elemen yang disebutkan tadi, umpan, habuan, sogokan ataupun segala macam itu, dia boleh saja jatuh kepada fitnah terhadap kerajaan. Beliau menjawab persoalan yang dibangkitkan Wakil Batu Pahat Tuan On Abu Bakar di Dewan Rakyat. Seterusnya, jawatan kuasa permufakatan antara Kementerian Pendidikan dengan PDRM akan terus diperkasa bagi membendung gejala buli. Ini termasuk menempatkan satu pegawai perhubungan yang terdiri daripada anggota polis di setiap sekolah. Betul Yang Berhormat, memang ada kerjasama yang erat juga di peringkat yang kita panggil sebagai pengurusan kes, yang kita mahu pastikan bahawa kes ini betul-betul dilihat dalam konteks melindungi anak-anak kita dan dipercepatkan dalam konteks untuk memastikan bahawa anak-anak ini tidak terdedah kepada mana-mana ancaman misalnya ataupun harassment dengan izin Yang Berhormat, dan juga memastikan perlindungan kepada mereka semasa kes ini dilaksanakan.
Beliau menjawab soalan tambahan Wakil Damansara Gobind Singh Deo mengenai kerjasama KPM dengan pihak luar bagi menangani kes buli. Setakat Ogos 2022, KPM telah menambah jumlah warden di sekolah berasrama sebanyak 63%. Ini sebagai antara usaha memantau pergerakan pelajar sekaligus membendung gejala buli di sekolah. Peruntukan untuk program sumbangan tunai rahmah STR sebanyak 10 bilion ringgit disediakan Kerajaan Madani untuk STR berbanding 8 bilion ringgit pada tahun lalu. Timbalan Menteri Kewangan 1 Datuk Seri Ahmad Maslan berkata pemakluman status kelulusan permohonan akan dilaksana menerusi 3 kaedah iaitu penghantaran surat kepada penerima yang didaftarkan, khidmat pesanan ringkas dan semakan kendiri menerusi portal rasmi STR. Bagi tujuan kemaskinian maklumat atau permohonan baharu STR, ia juga boleh dibuat secara berkelompok melalui agensi kerajaan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, Pusat Khidmat Wakil Rakyat dan Persatuan Penduduk yang mewakili komuniti setempat. Selain itu, kerajaan juga akan memperhebatkan program turun padang bersama pemimpin komuniti dan pelusuk desa bagi memastikan STR dirasai oleh seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih juga Timbalan Menteri. Soalan tambahan pertama. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Mas Gading Mordi Bimol mengenai kaedah penyemakan status permohonan STR terutama bagi pemohon di luar bandar serta peratusan pecahan kaum penerima yang layak. Tambahnya bagi pasangan yang masih dalam proses perceraian namun masih belum menerima dokumen penceraian yang sah, mereka boleh terus merujuk kepada Jabatan Agama Islam Negeri atau Jabatan Pendaftaran Negara untuk mempercepat proses mendapatkan dokumen. Ini pula mengenai tambang e-hailing. Setakat ini kerajaan belum bercadang mengawal selia tambang perkhidmatan berkenaan. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata sekiranya harga lantai ditetapkan, harga tambang kepada pengguna juga akan dijangka meningkat. Ia mengambil kira faktor pemboleh ubah seperti kesesakan jalan raya, cuaca, jarak, masa, jumlah permintaan dan jumlah penawaran yang menentukan padanan tempahan dengan penawaran secara langsung. Bagaimanapun, perbincangan telah pun dibuat antara agensi pengangkutan awam darat dengan pemain utama industri e-hailing bagi mendapatkan maklum balas berhubung perkara berkenaan. Dan maklum balas diterima adalah yang pertama, syarikat memberikan galakan kepada rakan pemandu untuk beroperasi di kawasan tumpuan melalui insentif yang ditawarkan oleh syarikat masing-masing bagi memenuhi permintaan semasa. Dua, sebagai contoh, salah satu syarikat penyedia perkhidmatan e-hailing membuat penawaran insentif secara seminggu lebih awal kepada pemandu melalui notifikasi aplikasi pemandu. Tawaran insentif yang diumumkan boleh membantu rakan pemandu merancang waktu operasi yang sesuai dan jumlah pendapatan yang disasarkan. Baik, ketika ini Dewan sedang berhenti rehat dan akan bersambung kembali pada pukul 2.30 petang bagi menyambung perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2024 dari sungai hingga ke segara. Palestin pasti merdeka, kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri, Kota Media. Baik, terima kasih Mimi. Berita Tengah Hari akan kembali selepas ini. Rakyat Malaysia memang hebat kerana tegas pertahankan hak Palestin. Memang kita jauh dari dunia Arab. Kita jauh dari dunia Palestin. Kita jauh dari Gaza. Tetapi setiap detik berlaku menyentuh hati nurani kita. Kenapa? Karena kita tahu dan faham arti manusiawi, arti ihsan, arti kemanusiaan dan lebih penting arti keadilan melawan kezaliman Israel. Semuanya di Shopee, Shopee 11.11, yeah. Jualan hebat kembali lagi, jom beli semua, hey. Dengan harga rendah, Shopee 11.11 jualan hebat, beli sekarang. Jadikan impian anda kenyataan dengan Al-Awfa.
Kita beralih ke info niaga. Unjuran pendapatan yang kukuh meningkatkan minat risiko pelabur selepas cuti hujung minggu yang panjang, seterusnya mendorong Bursa Malaysia didagangkan tinggi pada sesi awal urus niaga. Indeks FBM KLCI susut 7.95 mata kepada 1,453.13 mata setakat pukul 12.30 tengah hari tadi. Kaunter saham paling aktif menyaksikan saham Hong Seng susut setengah sen kepada 5 sen. Sebaliknya, Vitas kekal pada 5.5 sen dan Sin Heng Chan meningkat 10 sen kepada 42 sen. Sementara itu, Nestle mendahului kaunter saham paling untung melonjak 70 sen kepada RM122.40. Disusuli Ibraco meningkat 30 sen kepada 92 sen, manakala MPI bertambah 20 sen kepada RM27. Ringgit dibuka lebih tinggi sedikit pagi tadi berikutan permintaan yang lemah terhadap dolar Amerika Syarikat apabila hasil pembendaraan negara maju berkenaan susut nilai. Pada pukul 12.30 hari, ringgit diniagakan pada 4.71 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.46 dan berada pada 3.10 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.78 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.04 berbanding euro. Manakala berbanding baht, ringgit didagangkan pada 13.06. Cadangan menaikkan harga siling beras putih tempatan perlu disusuli dengan kajian terperinci. Semakan semula harga produk tersebut kritikal untuk masa hadapan rantaian bekalan beras, khususnya golongan pesawah. Cadangan berkenaan juga perlu mengambil kira kepentingan dan manfaat semua pihak, terutamanya pengguna. Dalam melaksanakan peningkatan harga ini, kita perlu meneliti impaknya dengan lebih mendalam kepada pasaran dan juga pengguna. So, jika harga beras ini telah tinggi, ini akan menyebabkan beban terutamanya kepada golongan yang berpendapatan rendah. Jelasnya, kali terakhir harga siling BPT dinaikkan pada tahun 2008 dan ia kekal pada RM2.60 sekilogram sehingga kini. Cadangan menaikkan harga siling BPT dari RM2.60 sekilogram kepada RM3.20 sekilogram disuarakan Badan Kawal Selia Padi dan Beras. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohamad Sabu berkata kementeriannya akan meneliti syur berkenaan dan mengadakan perbincangan bersama Kementerian Kewangan dan Kementerian Ekonomi. Kira-kira 50,000 pelancong asing diunjur melawat Pulau Langkawi menerusi 32 kapal persiaran mewah sehingga Mei tahun hadapan. Lembaga Pembangunan Langkawi ataupun LADA dalam satu kenyataan berkata 14 kapal persiaran mewah bakal membawa masuk 22,000 pelancong bermula November hingga akhir Disember ini. Manakala 18 kapal persiaran mewah membawa 28,000 pelancong antarabangsa bakal tiba sepanjang tempoh Januari hingga Mei tahun depan. Perkembangan itu beri impak positif kepada industri pelancongan tempatan untuk kembali pulih. Pada Ahad, kapal persiaran mewah Norwegian Jewel dari Norway membawa 2,840 pelancong melabuh di Langkawi Cruise Terminal LTC di Tanjung Malai. Perkembangan luar negara, Presiden Indonesia Joko Widodo menggesa Presiden Joe Biden supaya bertindak bagi menghentikan perang antara Israel dengan Hamas. Indonesia merayu kepada Amerika Syarikat supaya melakukan lebih banyak lagi usaha dalam menghentikan segala kekejaman di Gaza. Menurut Jokowi, gencatan senjata harus dilakukan demi kemanusiaan. Jokowi mengadakan pertemuan dengan Biden di White House pada Isnin menjelang mesyuarat pertama antara Biden dengan Presiden China Xi Jinping. Presiden Indonesia itu berkata beliau akan membawa mesej yang sangat kuat daripada sidang kemuncak tergempar bersama pemimpin Arab dan Islam di Riyadh baru-baru ini yang mengutuk Israel dan menggesa gencatan senjata. Jokowi juga akan menyampaikan mesej khusus kepada Presiden Palestin Mahmud mengenai perang.
Bayi-bayi di Hospital Al-Shifa Gaza kini berdepan risiko yang besar kehilangan nyawa. Hospital itu yang dikepung oleh kereta kebal rejim Zionis, kekurangan bekalan elektrik, air, makanan, ubat-ubatan dan peralatan. Kesemua bayi dikumpul dan dibaringkan bersebelahan untuk mewujudkan rasa hangat dan hanya memakai lampin serta kini menunggu harapan sama ada boleh diselamatkan. Ketua Jabatan Pediatrik di Al-Shifa Dr. Muhammad Tabasha berkata beliau tidak mengetahui berapa lama bayi-bayi berkenaan dapat bertahan. Bayi pramatang yang beratnya kurang daripada 1.5 kg harus berada dalam inkubator di mana suhu dan kelembapan boleh dikawal mengikut keperluan mereka. Sebaliknya, mereka diletakkan di katil-katil biasa kerana kekurangan bekalan elektrik. Bayi-bayi itu terlalu sejuk dan suhu tidak stabil kerana bekalan elektrik terputus. Ada juga bayi yang mengidap gastrik, cerit-berit dan muntah-muntah. Menghantar bantuan kemanusiaan menggunakan payung terjun ke semenanjung Gaza adalah jalan terakhir biarpun langkah berkenaan sangat mencabar. Menurut Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB untuk hal ehwal kemanusiaan, selain sangat mencabar, ia juga memerlukan kos agak tinggi dan tidak mampan. Namun itu pilihan terakhir yang ada sekarang. Justru pejabat PBB amat berharap pihak-pihak yang berkaitan bersetuju untuk menjadikan akses tanpa halangan dan berterusan. Kenyataan dibuat selepas Perdana Menteri Palestin Muhammad Shtayyeh meminta Kesatuan Eropah dan PBB untuk menggunakan payung terjun bagi menghantar bantuan ke semenanjung Gaza. PBB pula berpendapat yang benar-benar diperlukan sekarang ialah membuka lintasan bagi memastikan bekalan bantuan dapat dihantar secara berterusan. Sehingga Ahad dianggarkan seramai 230,000 penduduk awam telah berpindah ke selatan Gaza. Perkembangan sukan, Stadium Nasional Bukit Jalil bersedia sepenuhnya untuk digunakan menjelang aksi Malaysia dan Kyrgyzstan dalam perlawanan kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027. Segala kerja penambahbaikan telah dilakukan sejak 2 minggu lalu. Saya jangkakan dalam 70-80% memang dah keadaan top untuk bermain lah. Lebih baik daripada Pesta Merdeka. Itu dah confirm kerana apabila saya tengok yang sebelah tepi ujung sana je yang tinggal, yang lain tu dia dah memang daripada last 2 week saya dah tengok dah makin okey, hanya di sebelah side sikit penyokong sebelah sana je nampak ada, tapi dia dah kuat untuk kita buat. Sebelum ini, padang baharu yang menggunakan rumput jenis Zion Zosha rosak teruk dan mendapat kritikan hebat ketika saingan Pesta Bola Merdeka 2023 bulan lalu. Tenis kejohanan akhir ATP di Turin, Alexander Zverev berjaya menundukkan pemain nombor 2 dunia Carlos Alcaraz dalam perlawanan pembukaan kumpulan merah. Zverev berjaya mempamerkan permainan servis yang cemerlang dengan melakukan 16 pukulan aces dan menang hampir 80% mata servis pertama. Zverev menang 6-7, 6-3, 6-4. Ia merupakan penampilan pertama Alcaraz di kejohanan akhir ATP apabila terpaksa menarik diri tahun lepas akibat kecederaan. Dia kini perlu meneruskan Daniil Medvedev dan Andrei Rublev dalam 2 perlawanan berikutnya untuk layak ke peringkat seterusnya. Pemain Sepanyol berusia 20 tahun itu juga kini terpaksa melupakan hasrat untuk menamatkan musim untuk mengatasi Novak Djokovic dalam ranking ATP selepas pemenang Djokovic menewaskan Holger Rune sebelum itu. Djokovic memastikan dia menamatkan musim ini sebagai pemain nombor 1 dengan rekod sebanyak 8 kali. Sementara itu, Zverev yang berusia 28 tahun mengintai kejuaraan ATP Finals ketiganya setelah memenangi pertandingan akhir musim pada 2018 dan 2021. Ribuan peminat memberikan penghormatan kepada Bobby Charlton, legenda Manchester United di Old Trafford. Charlton, pemenang Piala Dunia bersama England dan salah seorang pemain terhebat United, meninggal dunia pada 21 Oktober lalu pada usia 86 tahun.
bekas pengurus United Alex Ferguson, bekas pemain Andy Cole dan Paul Scholes, pengurus England Gareth Southgate dan putera William antara sebahagian daripada 1,000 tetamu yang memberikan perkhidmatan terakhir. Sekumpulan peminat bertepuk tangan ketika kenderaan itu melalui patung Trinity Charlton, George Bass dan Dennis Law di mana ratusan jambangan bunga dan selendang diletakkan mengelilingi tapak patung berkenaan. Charlton adalah pemain utama pasukan England yang memenangi Piala Dunia 1966 bermain bersama abangnya Jack. Dia membuat 758 penampilan untuk United menjaringkan 249 gol. Harry Maguire, Johnny Evans, Tom Heaton dan Luke Shaw antara pemain United yang menghadiri upacara berkenaan. Tular hantaran dibuat akaun media sosial sayap pemuda sebuah parti pembangkang. Muat naik itu mendakwa kononnya undang-undang syariah di negara ini terancam. Dakwa hantaran itu, musuh Islam telah berjaya melakukan perkara terbabit di salah sebuah negeri. Si penghantar turut mendakwa usaha menggugat keutuhan syariah di negara ini dilakukan secara terancang. Hantaran itu juga menghasut orang ramai turut serta perhimpunan tunjuk perasaan bagi mendesak perlembagaan dipinda. Semakan pasukan biar betul mendapati tuduhan yang dilempar merupakan fitnah. Tiada keperluan untuk meminda perlembagaan memandangkan undang-undang syariah terletak di bawah kuasa negeri. Menurut Menteri Agama, Badan Perundangan Negeri boleh menggubal undang-undang kesalahan jenayah syariah. Ini kerana ia adalah kuasa mutlak Sultan memerintah. Tegas beliau, Kerajaan Perpaduan sentiasa komited mempertahan dan menambah baik institusi kehakiman syariah. Henti sebar fitnah terutama perkara berkaitan isu 3R. Tindakan tegas menanti si kaki fitnah. Jika anda terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. minit tanpa henti. 76 minutes non-stop. Transparent and concise. Paparan komprehensif, ringkas dan padat. Saksikan Kanta 744, 7.44 malam. Berita perdana 8 malam. Malaysia Tonight, 8:30 p.m. Berita tengah hari berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuh harapan. Assalamualaikum.